bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya Allah, alangkah cantik ayat Al-Quran Karim yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dan menasihati kita. Seperti makna maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu mati kecuali kamu berada di dalam Islam. Berpeganglah kamu dengan tali Allah, yakni dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sama sekali kamu berpecah belah. Wala tafarraqu. Dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberi ke atas kamu. Kerana kamu dulu berbalah bantah, tetapi dengan suasana iman dan Islam, kamu menjadi persaudaraan. Alhamdulillah, beruntung kita. Kalau tidak ada keimanan, tidak ada ajaran Islam, tidak ada pedoman daripada Al-Quran Karim, maka tentu kita akan berbalah. Kita akan menjadi permusuhan sesama sendiri. Masing-masing mau lebih. Masing-masing rasa dia yang patut naik tinggi dan orang lain semuanya di bawah. Maka menyebabkan timbul bermacam-macam fitnah, bermacam-macam perbalahan. Tetapi dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya menjadi manusia yang paling mulia di permukaan bumi. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pengulu nabi-nabi dan rasul. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat di pintu syurga bersama dengan nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi seorang yang mulia, setinggi-tinggi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walau keadaan Rasulullah orang yang mulia, orang yang tinggi kedudukan, tetapi waktu dia berada dengan sahabat-sahabatnya, memang mereka duduk dalam keadaan redah dan tawadhu, sehingga sama saja di antara Nabi sebagai pesuruh Allah dan di antara orang-orang biasa. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam musafir, maka bermesyuarat sesama mereka, hari ini apakah yang patut kita makan? Ada seorang sahabat, dia bagi cadangan, saya ada punya kambing, sembelihkanlah kambing saya. Ada seorang lagi sanggup melapahkan kulit kambing, saya sanggup melapah kulit kambing. Dan ada seorang lagi sanggup memasakkan daging kambing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sendiri sanggup juga mencari kayu-kayu api untuk membakar daging kambing. Maka sahabat-sahabat yang lain menahan Rasulullah, wahai Rasulullah, ini tidak patut bagi engkau wahai Rasulullah, memadai dengan kami sahaja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada sahabat-sahabat sambil mengajar sahabat-sahabatnya bahawa kita berada di dalam masyarakat, tidak patut bahawa kita menjadi seorang yang lebih dan orang lain di bawah saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, saya mengetahui bahawa kamu tidak suka saya seorang mencari kayu api. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ia marah kepada orang yang apabila duduk bersama-sama nampaknya dia yang lebih.
Berarti Nabi SAW tak suka hidup dalam keadaan dia menjadi seorang yang lebih, adapun orang lain berada di bawah. Ini adalah baginda Rasulullah SAW. Yang mana malam ini kita menghayati sejarah baginda. Bukan semata-mata kita mendengar kisah, kita mendengar cerita. Tetapi yang sebenarnya akan menjadi pengajaran untuk kita. Dan kita berusaha, beramal, mengikut apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus kamu Muhammad kecuali membawa rahmat kepada sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala memberi tanggungjawab, bebanan yang sangat-sangat berat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati, bukan biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melantik menjadi rasul dalam suasana keadaan manusia di Mekah hidup dalam keadaan jahiliyah, hidup di dalam keadaan jahil, tidak membeza di antara baik dan buruk, tidak membeza di antara, tidak membeza di antara perbalahan dengan perdamaian. Di Madinah, Aus dan Khazraj telah berbalah tidak berhabis-habisan daripada awal sehingga kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memakan masa 40 tahun, tetapi tidak berhenti perbalahannya di antara Aus dan Khazraj. Apa sebab? Sebab daripada seekor binatang memakan tanaman, menyebabkan timbul perbalahan sampai bertahun-tahun. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk mereka menjadi persaudaraan sesama mereka. 40 tahun kedua-dua pihak berniat dan azam hendak mengadakan perdamaian, tetapi tidak sanggup mendahulukan perdamaian. Kerana mengikut pahaman mereka, kalau kita mendahulukan perdamaian, berarti kita menunjuk kelemahan kita. Dan kita tidak sanggup menunjuk kelemahan kita kepada kumpulan yang pernah melawan kita. Jadi dua-dua golongan ni sama-sama nak baik. Tetapi kalau baik menunjuk kata dia ni Allah, maka dia jauh berlawan sampai berpuluh-puluhan tahun. Ini adalah keadaan hidup jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suasana yang cukup menggerunkan, mencuri, berzina, minum arak, mengaku anak palsu, membohong, macam-macam perkara yang tak baik terdapat pada masa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua gergasi dunia, Rom dan Parsi, negara Rom dan Parsi, kedua negara ini adalah negara maju, negara yang mempunyai pemerintahan, negara yang mempunyai pusat pemerintahan, negara yang mempunyai bahagian-bahagian pentadbiran, pandai bertanggungjawab. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi naib ketua, siapa yang mengurus bahagian-bahagian tertentu. Rom dan Parsi sebagai gergasi dunia. Mereka ini mau menakluk, meluaskan kawasan-kawasan mereka. Tetapi apabila sebut saja negara Arab, Al-Jaziratul Arabiyah, tetapi mereka tidak sanggup menakluk tanah-tanah Arab untuk menjadi di bawah kekuasaan mereka. Kerana apa? Yaitu kerana buruk akhlak orang-orang Arab. Tiba-tiba dalam keadaan suasana yang sangat buruk, Allah Subhanahu wa taala bangkit juga Rasulullah
untuk memperbaiki mereka. Maka dengan tegas Rasulullah, usaha Rasulullah, siang malam, pagi petang, berterus-terusan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha menyeru manusia kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membuangkan perkara-perkara syirik, memperdamaikan di antara orang-orang yang beriman, menghapuskan pencurian, perzinaan, pembohongan, macam-macam maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintah, wa anzir ashiratakal aqrabin, hendaklah kamu mengajak kaum-kaum kamu yang dekat supaya mereka mengenal Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba menghimpunkan kabilah-kabilahnya, kaum-kaumnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba berucap, "Lau qul ara'aitukum lau qultu lakum annal khayla wara'al wadi yaghiru 'alaikum hal antum musaddiqiyya?" Sekiranya saya berkata, di sebalik bukit, di tanah lembah, di tanah rendah, di sebalik bukit ada rumbungan, ada tentera berkuda akan datang menyerang kawasan kamu, adakah kamu mau percaya dengan kata-kata saya? Maka kabilah-kabilahnya, kaum-kaumnya menyahut, Ya Muhammad, lam nujarrib alaika kadhiban qad. Saya tidak pernah mendengar kamu berdusta langsung. Berarti Rasulullah seorang yang tidak pernah berdusta. Rasulullah adalah orang yang beramanah. Apabila Rasulullah berucap sesuatu, tidak ada siapa yang mendustanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan maksudnya. Apakah Nabi berkata? Inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Saya adalah pemberi amaran kepada kamu bahawa di hadapan kamu akan berjumpa dengan azab yang bersangatan, yaitu azab neraka bagi mereka yang tidak kenal Allah, tidak beriman dengan Allah. Aslim taslam, berislamlah kamu, nescaya kamu selamat. Apabila kaumnya mendengar, ada setengahnya diam dan ada setengahnya tidak memuaskan hati mereka. Abu Lahab terus berucap, "Wahai Muhammad, alihadza jama'tana?" Wahai Muhammad, adakah kerana ini kamu menghimpun kami? Tujuan kamu himpun nak rakyat bargaining je. Tidak berarti, tidak berfaedah, tidak berguna. Tabbal laka ya Muhammad. Celaka besar bagi kamu wahai Muhammad. Gambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka perkara yang penting, perkara yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita, walaupun dia hidup di permukaan bumi dengan penuh kemewahan, dengan penuh kesedapan, dengan penuh kelazatan, dengan penuh pangkat yang mulia, tetapi apa kata sekiranya ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memasuki neraka, berjumpa dengan azab Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupannya tidak berguna. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu perkara yang penting bagi mereka. Tiba-tiba mereka menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata menolak, tetapi mereka juga mencela dan mencaci sehingga sanggup berkata, "Tabbal laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad." Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dalam keadaan sedih, tetapi walau macam mana sedih sekalipun, Nabi tidak berhenti berdakwah. Hari demi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah
Sehingga beberapa orang di kalangan sahabat memeluk Islam dan Nabi SAW menjadikan tempat perjumpaan dan tempat menuntut ilmu pengetahuan, iaitu di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Itu adalah sebagai pusat pengajian Nabi SAW dan pengajarannya kepada sahabat-sahabat. Gambarkan betapa susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah tidak lemah. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintah melalui firman-Nya, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Sebarkanlah agama dengan berterang-terangan dan jangan kamu herau daripada halangan orang-orang musyrikin. Allah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh berdakwah dengan secara berterang-terangan. Maknanya kecek depan ramai. Jangan takut lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah. Rasulullah pergi tempat perjumpaan orang Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, aslimu taslamu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat. Berucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba berdakwah. Maka ada sebahagian daripadanya menerima Islam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebanyakannya menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada masa itu Rasulullah tidak dianiaya. Orang tak buat nyanyi kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah ada di belakangnya. Bapa saudara yang menjadi tempat yang sebagai tempat yang gerun untuk orang-orang musyrikin melakukan sesuatu penganiayaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib berada. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka orang-orang musyrikin tidak memuaskan hati mereka sehingga mereka datang berjumpa dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, hentikan anak saudara kamu daripada perbuatannya. Suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti berdakwah. Apa yang ia mahu? Sekiranya ia mahu menjadi orang yang mulia, maka saya akan bagi kemuliaan kepadanya. Sekiranya ia mahu harta benda, kita akan kumpulkan harta dan beri kepadanya. Sekiranya ia mahu memiliki perempuan yang cantik lagi muda, saya akan berusaha mencari perempuan yang cantik dan muda kepadanya. Tapi dengan syarat ia berhenti daripada berdakwah, menyeru manusia kepada agama yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Abu Talib berucap di hadapan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup berdakwah dan teruskan di atas usahanya berdakwah. Maka Abu Talib apabila nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikutnya, maka Abu Talib bagi jawapan, wahai Muhammad, teruskan kamu dengan kerja kamu. Saya berada di belakang. Saya tidak akan berserah kamu kepada orang-orang musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah. Dengan dakwahnya tidak memuaskan hati orang-orang musyrikin. Datang lagi kali yang kedua berjumpa dengan Abu Talib dan bagi tawaran kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, bercakaplah dengan anak saudara kamu supaya ia berhenti daripada mengajak manusia menerima agama-agama baru. Dan kita mesti bekerja sama sebagai kita penduduk Makkah. Sekiranya agama
Muhammad, agama baru yang dibawa oleh Muhammad, mau melakukan sebarang ibadat, sebarang syiar agama mereka, maka kita akan bersama. Dan sekiranya pihak kami ada syiar ibadat kami, maka minta orang-orang yang bersama Muhammad juga datang bersama-sama. Maknanya kali ini kita pakat. Kalau ada urusan, bahagian orang kafir buat, kita pergi. Bahagian orang Islam buat, orang kafir mari. Kita pakat. Kita tak sebalah, kita sama-sama orang Mekah. Kita kira duk jadi molek. Waktu beribadat, kita pergi beribadat sama. Maknanya kalau ibarat kita lah ni ke, kalau waktu hari Jumaat pergi masjid, orang kafir pun mari mayat hati. Waktu ada urusan di wak, di ketik pula pun, orang Islam pun pergi bersama-sama. Kita pakat baik. Maka tawaran ini diterima oleh Abu Talib, menyebabkan Abu Talib bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah jawapan Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliya din. Turunnya ayat surah Al-Kafirun. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah barang yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah barang yang kami sembah. Begitulah tegasan Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, dan bagi saya agama saya. Itu perjumpaan kali yang kedua. Tidak mencukupi. Ada lagi perjumpaan kali yang ketiga, yang mana orang musyrikin datang berjumpa dengan Abu Talib, yaitu Abu Talib dengan ucapan orang musyrikin, wahai Abu Talib, sekarang saya bagi amaran terakhir. Sekiranya anak saudara kamu tidak berhenti daripada berdakwah, mengajak manusia kepada agama yang baru, maka saya tidak yakin bahawa anak saudara kamu kemungkinan akan dianiaya, akan diseksa, akan diazab. Maka bapa saudaranya gerun, takut, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sekarang saya tidak kuasa lagi mempertahankan kamu, wahai Muhammad. Menjadi suatu keberatan bahawa saya menjaga kamu. Kaum kita memberitahu kepada kita bahawa kamu telah banyak menimbulkan huru-hara, kacau bilau dalam masyarakat Mekah. Hendaklah kamu berhenti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bunyi khabar pak saudara dia tak secara dah, kami tidak bertahan lagi untuk menjaga kamu, wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam faham bahawa bapa saudaranya tidak mau menjaganya lagi. Maka berucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, wahai bapa saudaraku, law wudi'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ma taraktu hadzal amr hatta yuzhirahu Allah au uhlak. Wahai bapa saudara, sekiranya mereka berkuasa mengambil matahari, meletak di sebelah tangan kanan saya, mengambil bulan, meletak di sebelah kiri tangan saya, nah saya tidak akan meninggal lagi urusan saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga agama Allah berjaya ataupun saya mati. Ini adalah ucapan ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudaranya, kerana dia menyangka bahawa bapa saudaranya tidak sanggup menjaganya lagi.
Rasulullah bukan berharap kepada bapa saudaranya, tetapi Rasulullah adalah ia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah melantiknya sebagai rasul. Ia mesti menjalankan tanggungjawab dan Allah Subhanahu wa taala akan sebarkan agamanya insya-Allah di seluruh dunia. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada musafir, berjumpa dengan anaknya Siti Fatimah. Maka Siti Fatimah ternampak kepenatan, letih zahir di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkabut dan berdebu. Maka Siti Fatimah menangis apabila tengok ayahandanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yubkiki ya binti?" Apa yang kamu menangis wahai anakku? Maka Siti Fatimah menjawab, "Wahai ayah, saya nampak rupa-rupa kepenatan di muka kamu. Dan saya nampak pakaianmu sudah berdebu kotor." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepada anaknya, "Wahai Fatimah, jangan lagi kamu menangis. Sesungguhnya Allah akan menjaga Sesungguhnya Allah menjaga bapa kamu. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan sampai agama yang aku bawa sampai kepada di tempat mana adanya malam, di mana adanya siang, maka di situ juga akan sampai agama yang aku bawa." Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dengan janji Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa agama Islam akan tersebar di seluruh dunia. Walaupun sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kepenatan, di dalam keadaan penat, letih, tetapi Allah sudah berjanji suatu hari nanti Rasulullah akan menyaksi dan umat-umatnya akan menyaksi betapakah tersebar luas agama-agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak menjadi satu kelemahan bagi Rasulullah untuk berdakwah. Tetapi apabila melihat sahabat-sahabat yang menerima Islam bersama Rasulullah dianiaya oleh orang-orang musyrikin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah supaya sahabatnya menyelamatkan diri dan berpindah kepada Habasyah. 2 kali berpindah kepada Habasyah oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demi menyelamatkan diri daripada ancaman seksaan yang dilepaskan oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia di bawah jagaan Abu Talib, tetapi sahabat-sahabatnya yang lain ada dianiaya, ada diseksa, ada yang diazab sehingga mati dalam keadaan azab. Yasir, Sumayyah mati. Yasir, Sumayyah mati diazab oleh orang-orang musyrikin. Sebagai orang yang pertama menerima syahid di dalam keadaan seksaan kerana menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir, Ammar seorang anaknya, diseksa juga tetapi tidak mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melintasi lalu di kawasan orang musyrikin sedang mengazabkan Yasir dan keluarganya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kamu adalah syurga. Sabran ala Yasir, bersabarlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak melakukan sesuatu kerana kelemahan orang Islam yang berada pada masa itu. Tetapi Nabi boleh bagi tahu, sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat kamu adalah syurga. Di sini kita mengerti dan kita faham bahawa alangkah penat, alangkah susah bagi orang yang menerima Islam di masa yang awal-awal. Bersalahan besar dengan keadaan kita yang berada di masa kita sekarang ini. Semuanya menjadi kesenangan. Orang-orang Islam sudah dipenuhi. Di tempat-tempat kita ni semuanya orang Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islami wal iman. Segala puji bagi Allah di atas nikmat Islam dan iman. Tetapi kalau kita perhati keadaan iman kita sekarang, memang keadaan kita lemah selemah-lemahnya. Betapa banyak penduduk-penduduk kita di sebuah kampung. Kalau kita perhati bukan sedikit, ramai. Tetapi betapa banyak, berapakah yang mereka boleh menjagakan sembahyang 5 waktu sehari semalam dan dapat sembahyang berjamaah di masjid. Kalau kita perhati berapa banyak, berapakah jumlah perempuan-perempuan yang boleh menjaga sembahyangnya dan boleh menutup auratnya di dalam masyarakat kita. Berapakah jumlah daripada kanak-kanak yang mereka mempelajari agama Islam dan mengerti ajaran-ajaran Islam. Kalau kita perhati di sini, mungkin tidak ramai. Yang lelaki yang pergi sembahyang di masjid adalah bilangan yang sedikit. Perempuan-perempuan yang boleh jaga sembahyang, boleh mentaati suami, boleh menutup aurat, juga tidak banyak. Dan di kalangan kanak-kanak yang membelajar agama Islam, yang membelajar Al-Quran, juga bukannya jumlah yang ramai. Kita mesti berusaha. Malam ini kita mendengar sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa agama Islam sebelum daripada Islam tersebar di tempat kita. Alangkah susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang pertama membawa agama Islam, mengajak manusia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ajar manusia melakukan perdamaian, persaudaraan sesama Islam, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perintah kepada sahabat-sahabat berpindah kepada Habasyah, maka sebahagian sahabat yang berada di Mekah juga diseksa dan diazab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mencari tempat-tempat perlindungan sehingga Nabi berpindah ke Taif, berdakwah di sana dengan harapan orang Taif menerima seruan Rasulullah. Tetapi natijahnya gagal. Nabi sallallahu alaihi wasallam balik dengan keadaan derita dan duka cita. Pemuda-pemuda Taif mereka menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harisah, bersama dengan melontar batu-batu kepada Rasulullah. Zaid bin Harisah sekali di kanan Rasulullah, sekali di kiri Rasulullah, sekali di hadapan dan sekali di belakang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kepalanya pecah, tubuhnya berdarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga berdarah tubuh badannya. Malaikat yang menjaga bukit di Taif datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, saya adalah petugas menjaga bukit. Sekiranya kamu suka, saya mengambil 2 buah bukit dan menghancurkan ke atas kepala mereka Taif. Adakah kamu suka wahai Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada malaikat yang menjaga bukit,
Tidak dengan harapan saya bahawa akan lahir generasi di sulbi-sulbi mereka orang yang beriman dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahkanlah kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Rasulullah balik dari Taif dalam keadaan sedih kerana cita-citanya tidak berjaya. Ia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepenatannya. Tetapi walau macam mana penat sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lemah. Illam yakun ghadabun alayya fala ubali. Wahai Allah, jika kamu tidak marah kepada saya, maka saya tidak herau bahawa saya dianiaya, saya diazab, saya penuh dengan kepenatan, saya tidak herau. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, lakal utba hatta tarda, walakal hamdu idza radid. Saya tetap mengadu kepada kamu, wahai Allah, sehingga kamu redha, dan saya bersyukur dan memuji kamu apabila kamu redha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ia tidak meninggal Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu dan Allah menetapkan kedudukan kamu. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami akan bantu rasul-rasul dan kami akan bantu orang yang beriman. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar daripada kota Mekah menuju kepada Taif. Tiba-tiba tidak ada tempat kediaman di Taif. Terpaksa Nabi kembali kepada Mekah dalam keadaan kecewa, dalam keadaan malu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabah, teruskan perjalanannya, berdakwah dan berusaha mencari jalan. Tiba-tiba pada tahun yang ke-11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan berjumpa dengan orang Madinah yang datang mengerjakan haji berjumlah 6 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah Nabi kepada mereka, menyebabkan mereka 6 orang menerima Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penerimaannya dengan penuh bergembira, dan mereka sanggup menyebar Islam apabila mereka kembali kepada Madinah. Tahun yang berikut, tahun yang ke-12 kenabian, datang pula rombongan daripada orang Madinah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 12 orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dan berjanji, berbaiat bahawa mereka mesti beriman dengan Allah, tidak syirik dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak membuat pembohongan, dan tidak melakukan perkara maksiat. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, tidak derhaka kepada Nabi dalam perkara baik. Orang Madinah datang menerima Islam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berjanji, apabila kamu balik di sana, maka kamu sebarkanlah agama Allah Subhanahu wa taala di sana. Menyebabkan agama Islam tersebar di Madinah sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Tidak ada rumah di Madinah kecuali telah mendengar kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pesuruh Allah. Pada tahun yang ke-13 datang rombongan besar daripada Madinah berjumlah 73 orang di kalangan orang lelaki dan 11 orang daripada wanita datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi buat perjanjian bai'ah. Kamu mesti menjaga Rasulullah. Kamu mesti pertahan Rasulullah dengan tubuh badan kamu dan harta benda kamu. Maka semuanya sanggup mempertahan Rasulullah. Dan sekiranya Rasulullah berpindah kepada Madinah, maka orang Madinah yang beriman sanggup menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bukan sekadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang menerima Islam bersama Rasulullah semua akan berpindah kepada Madinah. Selepas daripada mengerja haji tahun yang ke-13, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada sahabat-sahabat, sekarang kita mempunyai tempat keselamatan untuk kita, yaitu di Madinah. Hendaklah kamu berhijrah kepada Madinah. Sehingga berhijrah menjadi suatu kewajipan. Hijrah adalah menjadi wajib. Yang tidak berhijrah adalah berdosa dan tidak sempurna Islamnya, kecuali illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang tua, orang perempuan dan orang yang kanak-kanak, mereka yang tidak berkuasa, mereka yang tidak ada daya upaya untuk berhijrah, maka mereka ini dibenar tinggal bersama orang-orang kafir di Mekah. Adapun bagi orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai tenaga, menjadi suatu kewajipan ke atas mereka berhijrah. Dan tidak sempurna iman seseorang jika ia tidak berhijrah. Maka semua sahabat berhijrah, seorang demi seorang, pergi dalam keadaan sembunyi. Dalam ramai-ramai sahabat, semuanya pergi dalam keadaan senyap dan sembunyi, kerana takut disekat, ditahan oleh orang-orang kafir. Tetapi terdapat seorang sahabat yang mempunyai kehebatan luar biasa, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu ia mau berhijrah kepada Madinah, ia pergi berjumpa dengan orang-orang Quraisy yang mereka berhimpun di keliling Baitullah. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya ma'syar Quraisy, wahai kumpulan orang Quraisy, saya akan musafir esok hari. Sesiapa yang mau berjumpa dengan saya, maka berjumpalah di itu jalan. Sesiapa yang mau anaknya menjadi yatim, isterinya menjadi bujang, mari berjumpa dengan saya dan kita cuba berlawan seorang demi seorang. Orang lain pergi dalam keadaan senyap, takut orang kafir sekat. Tetapi Umar berani dia berucap di hadapan orang kafir. Siapa dia berani lawan? Seorang nama seorang, pergi jumpa di tengah padang. Kita pergi. Siapa dia berani jumpa sama seorang? Kita pergi. Siapa dia nak terang? Anak jadi yatim, isteri jadi bujang. Terang. Setelah berucap, ternyata keesokan harinya tidak ada seorang pun yang menyengkat perpindahan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkali-kali meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah boleh saya berhijrah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, jangan lagi Abu Bakar. Kemungkinan kita dua akan bersama. Abu Bakar apabila mendengar ucapan Rasulullah, kemungkinan kita dua akan bersama, maka Abu Bakar membeli 2 ekor unta untuk cadangan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah seorang sahabat qarib. Dia mengetahui bahawa kemungkinan yang lahir daripada kata-kata Rasulullah ianya adalah benar. Maka dia membeli 2 ekor unta dengan cadangan berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilanya lagi? Bilanya? Selalu bertanya Rasulullah. Rasulullah menjawab, belum lagi. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala izin. Dalam keadaan orang Islam berpindah seorang demi seorang, maka orang kafir Quraisy menjadi sesuatu kekeliruan. Heran, di mana mereka ni pergi? Sehingga ada sebahagian hatta wakil pergi kepada Madinah. Bertanya orang Madinah, adakah orang-orang yang mengikut agama Muhammad datang ke Madinah? Kerana di Mekah sudah tidak ada orang. Maka jawapan orang Madinah, saya tidak berjumpa orang Mekah datang ke sini. Sedangkan sudah beberapa orang telah berhijrah kepada Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat Allah Subhanahu wa taala perintah berhijrah. Allah Subhanahu wa taala perintah berhijrah pada masa yang sama orang-orang kafir Quraisy telah bermesyuarat beberapa perkara untuk buat rancangan jahat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah Muhammad ketika orang-orang musyrikin buat perbincangan, buat perancangan jahat dengan kamu wahai Muhammad supaya mereka menangkap kamu, membunuh kamu dan menghalau kamu keluar daripada menduduki di Mekah. Mereka membuat perancangan, tetapi Allah juga ada perancangan. Perancangan Allah lebih baik daripada perancangan-perancangan orang kafir. Pada masa yang sama, orang kafir berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeputusan di dalam mesyuarat, kita mesti kumpulkan sebanyak-banyak pemuda daripada bermacam-macam kabilah. Kita kumpulkan, kemudian kita tangkap Muhammad, kemudian kita membunuh Muhammad dengan serentak. Semua kita akan meletak pedangnya ke atas badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala darbati sayfin wahidatin, di atas pukulan pedang yang satu. Maka apabila kita ramai-ramai pakak-pakak godeh, pakak-pakak letak pedang ke atas tubuh Muhammad, maka Muhammad akan mati. Dan daripada kabilah kerabat-kerabatnya, dia tak kuasa untuk nak menindak balas ke atas puak-puak kita, kecuali mereka meminta bayaran 100 ekor unta. Maka kita akan bahagi sedikit setiap kumpulan beberapa ekor, dan kita kumpulkan 100 ekor unta untuk memberi kepada keluarga-keluarga Muhammad. Maka ini menjadi suatu perkara yang senang bagi kita. Itu adalah perancangan orang kafir terhadap pembunuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perancangan ini adalah gagal kerana semasa mereka kumpul untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membutakan mata mereka, menidurkan kedudukan mereka. Jadi tak khabar. Orangnya tunggu Rasulullah, keliling rumah Rasulullah. Tak khabar gapo. Rasulullah suruh Sayyidina Ali duduk di tempat tidur, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Bacaan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menutupkan mata orang kafir, dan mereka tidak seorang pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka sedar, maka mereka pergi kepada rumah Muhammad dan melihat terdapat di tempat tidur Muhammad seorang yang tidur. Ternyata orang itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah di Gua Sur selama 3 malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua. Maka inilah berlakunya perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah kepada Madinatul Munawwarah. Bilakah hijrah? Bukan bulan Muharram. Berhijrah adalah bulan Safar, 27 Safar. Itu adalah tarikh hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari berada di dalam Gua Sur. Orang musyrikin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di serata-rata tempat.
tetapi Allah Subhanahu wa taala sembunyi, dan mereka adalah orang yang bijak mencari orang yang pernah hilang. Mereka pandai melihat tapak-tapak kaki ke arah mereka berjalan. Maknanya mereka pandai tengok kesan-kesan berjalan. Maka apabila mereka mau mencari Rasulullah, mereka tengok kesan, maka mereka pergi kena sungguh kepada kuasa. Tetapi tidak percaya bahawa Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar berada di dalam gua, kerana terdapat sarang-sarang laba-laba yang berada di pintu gua, dan terdapat burung merpati di pintu gua. Mereka tidak sangka, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jikalau mereka menunduk kepalanya melihat kaki kita, nescaya mereka akan nampak kita berada di dalam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut, jangan bimbang, kerana Allah bersama kita. Ini adalah keyakinan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Abu Bakar. Abu Bakar bukannya ia takut bahawa dirinya mati, tetapi Abu Bakar takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati sebelum tersebarnya agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruskan perpindahannya daripada Mekah kepada Madinah dengan berikut harinya, sehingga sampai di Madinah, sampai di Quba 12 Rabiul Awal. Itu adalah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua Sur, Asma anak Abu Bakar, dia selalu membawa makanan-makanan pergi berjumpa dengan ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam gua, dengan membawa bekalan-bekalan letak di pinggangnya, ikat dengan tali pinggang. Pergi dalam keadaan bersembunyi kerana takut diketahui oleh orang-orang musyrikin. Abdullah bin Abu Bakar menghalau kambing-kambingnya ke arah gua tepat kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberitahu ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kedudukan orang-orang musyrikin yang selalu mencari Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Ini adalah kerjasama di dalam keluarga, bukan sebahagian daripadanya berusaha meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, manakala anak-anaknya, isteri-isterinya tidak bersatu dalam membina, dalam mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan tersekat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang pun kita boleh mikir, lagu mana kita boleh mikir, sekiranya kita seorang pendakwah. Kalaulah kita pendakwah, contohnya saya datang berceramah, bagi nasihat kepada adik akak kita di Kampung Becak. Tiba-tiba isteri saya sendiri tidak mengikuti saya. Isteri-isteri saya tidak boleh beramal dengan ajaran-ajaran agama. Maka ini adalah menyebabkan tersekat hidayah. Orang akan melihat dia memang ustaz, memang pandai ceramah, tetapi isteri dia tidak ikut kata-katanya, menyebabkan tersekat daripada hidayah. Ataupun kita boleh bagi nasihat, tiba-tiba anak kita tidak laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak semaya, tidak baca Quran, duduk dengan kawan-kawan yang tidak bagus dalam masyarakat, maka ini juga menyebabkan tersekat daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, isterinya, anak-anaknya memang bergabung, bekerjasama untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah jalan-jalan untuk Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah
sehingga tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terjadinya perpindahan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita buat majlis pada malam ni untuk mengingat kembali sejarah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia beranak di Mekah, waris-waris dia duduk di Mekah. Sahabat-sahabatnya duduk di Mekah. Kawan-kawan dia duduk di Mekah. Baitullah juga duduk di Mekah. Dan macam-macam perkara, hartanya semuanya duduk di Mekah. Tiba-tiba saat perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah timbul kat suatu perasaan rindu kepada Mekah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadak untuk berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling satu kali, berpaling hadap kepada Makkah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepada Makkah, wahai Makkah, wahai Makkah, sesungguhnya kamu yang paling aku cintai wahai Makkah, kamu adalah tempat yang paling aku cintai di permukaan bumi. Sekiranya penduduk kamu tidak halau saya keluar daripada tempat kamu, nescaya saya tidak akan keluar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecek dengan Mekah sendiri. Apabila Rasulullah berada di luar Mekah, Rasulullah paling ke arah Mekah, Rasulullah kata, wahai Mekah, kamulah tempat hak aku sayang sekali. Tetapi terdapat kaum kamu, orang Mekah, menghalau aku keluar daripada kota Mekah. Terpaksa aku berpindah walau macam mana aku cinta kamu, wahai Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dalam keadaan sedih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan tersebarnya agama Islam seperti mana saya baca hadis di awal tadi. Maka macam-macam peristiwa dalam perjalanan ni kita tak ada nak cerita. Malam ni bukan adalah cerita, tapi memang kita ni adalah mengambil pengajaran daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kita boleh ambil fahamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan bersungguh-sungguh. Apabila Rasulullah sudah bersungguh, Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Kita perhati hijrah Rasulullah adalah nuktah ataupun titik kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di Mekah adalah awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah Rasulullah di Mekah belum lagi mendapat kejayaan yang sepenuhnya. Kejayaan Rasulullah setelah berpindah kepada Al-Madinatul Munawwarah. Rasulullah nak dapat kejayaan, Rasulullah bersungguh. Kita bersama juga. Kita kalau nak kejayaan, kita mesti bersungguh. Dan kita boleh perhati dunia yang kita milik sekarang, kebun getah yang kita ada, kebun moktai, derian, dokong, macam-macam kebun kita ada. Kita nak boleh hasil macam mana, setara mana susah kita berusaha. Betapakah banyak tenaga yang kita habis kerana kebun kita, kerana hasil yang kita dapat sekarang. Alhamdulillah, kita sekarang menerima hasil. Tetapi kalau kita perhati kesungguhan kita waktu kita buat, sangat-sangat memenatkan hati kita. Sangat-sangat penat, letih untuk nak menjayakan demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah nak bagi jaya, dia usaha dengan sepenuh-penuh usaha. Jadi kita kalau dunia kita usaha boleh, maka agama di tempat kita juga mesti bersatu padu, mesti bergotong royong, mesti bekerjasama untuk mengakakkan taraf kita. Hari ni kita ada majlis keramaian tadika, pertandingan tadika, macam-macam kita buat aktiviti, agenda-agenda demi untuk memajukan anak-anak tadika kita supaya mereka suka belajar dan mereka juga mendapat didikan yang sepenuhnya terhadap ajaran agama Islam. Orang bagi tahu kepada kita, di tempat kita ni dua perkara yang patut kita ingat. Allah Subhanahu wa taala kekalkan agama
di tempat kita. Semenjak daripada dulu sampai kepada sekarang. Dua perkara yang patut kita kena ingat dan kita kena pertahan. Kita kena pertahan, sungguh-sungguh pertahan. Yang pertamanya tadika. Kita kena pertahan sungguh-sungguh. Yang kita learning jadi orang tua. Iaitu kita belajar di tadika. Learning kita panas maya. Kerana kita ada habuan belajar di tadika. Kita kena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada habuan daripada kita belajar tadika. Maka anak-anak kita generasi belakang. Kita juga nak bagi mereka ni kena Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi mereka juga pandai semaya. Pandai baca Quran. Pandai berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon hajatnya. Dan memohon hajat orang-orang tuanya. Kita nak bagi anak kita kena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena bantu tadika. Jangan kita cuai dalam menolong tadika. Memang kadang-kadang guru tadika, cikgu tadika mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesilapan. Maka kita boleh nasihat, kita boleh berbicara dengan baik. Cikgu tadika orang biasa-biasa, tapi mereka ni ada jiwa untuk meningkatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di tempat kita dan di tempat dalam kawasan-kawasan kita. Semua ada tadika. Dan orang yang berkhidmat kepada tadika memang orang yang penuh ada jiwa keislaman dan keagamaan. Sebab tadika bukan tempat cari duit. Tadika bukan tempat cari makan. Tapi tadika adalah tempat penat, letih, susah. Penat, letih, susah. Untuk apa dia? Tak lain dia tak bukan. Adalah untuk membina masyarakat baru. Generasi baru yang kena Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila masyarakat kena Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi keberkatan. Tetapi masyarakat apabila lupa Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan bala macam-macam. Orang yang ada ilmu pengetahuan, mereka ni boleh beki masyarakat. Seperti mana kita dapati doktor-doktor yang ada di hospital, mereka boleh memperubati penyakit-penyakit yang tersebar dalam masyarakat. Sekiranya doktor, kata-kata mereka, nasihat-nasihat doktor didengar oleh masyarakat, maka insya-Allah penyakit-penyakit berkurang dan penyakit-penyakit akan hilang. Begitu juga keadaan apabila masyarakat kita ada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, orang-orang kampung dengar nasihat orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, maka insya-Allah kampung kita akan mendapat jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kedamaian dan keamanan. Imam Syafi'i rahmatullahu alaih, dia ada sebut dalam kata-kata dia, hendalah kamu duduk di kampung yang mana kampung ada di tempat tu orang alim dan ada di tempat itu doktor. Sekiranya kamu sakit tubuh badan, maka kamu boleh berjumpa dengan doktor untuk memperubati badan kamu yang sakit. Dan sekiranya jiwa kamu yang sakit, maka kamu boleh berjumpa dengan orang-orang alim yang akan merawatkan jiwa kamu yang sakit. Berarti dua ni kena ada. Yang pertama tadika kita ni kita kena bantu. Satu lagi iaitu pondok-pondok. Islam kita meningkat dan dapat pertahan sampai masa kita sekarang adalah dengan kehebatan pondok-pondok yang diberi sokongan penuh daripada penduduk-penduduk kampung, bukan daripada pihak kerajaan. Apabila pondok-pondok mendapat bantuan sumbangan daripada pihak-pihak ahli khair daripada ahli kampung, maka disitulah kekuatan pondok. Pelajar-pelajar boleh belajar dengan baik apabila ahli kampung sanggup memberi bantuan kepada pelajar-pelajar. Kita pernah bercakap berkenaan dengan kegemilangan pengajian Islam pada masa dahulu. Dia mau bagi tajuk kepada kita, suruh kecek kegemilangan pembelajaran pada masa dahulu. Masa Abbasiyah. Islam, kehebatan
memang hebat di segi pengajian dia. Maka kita terdapat beberapa perkara yang menyebabkan cemerlang pengajian pada masanya. Di antara kita kecek dengan cara reka, iaitunya tempat-tempat belajar diberi sokongan penuh sehingga mereka sanggup memberi wakaf kepada guru-guru yang mengajar dan memberi tabarruk khairat kepada pelajar-pelajar. Mana-mana budak yang tidak ada tenaga, tidak ada upaya untuk belajar, maka di pondok ada sumbangan, ada duit, ada bayaran, ada perkhidmatan khas untuk pelajar-pelajar sehingga pelajar-pelajar dapat belajar dengan baik. Imam Ghazali rahmatullahu alaih, tuan kita Ihya Ulumuddin, dia bercakap, dia kata saya belajar bukan kerana Allah, saya belajar kerana mau makan. Ngaji kerana nak makan. Sebab kalau duduk di rumah, setelah mana ayahnya meninggal dunia, maknya tak kuasa mencari rezeki untuk memberi makan kepadanya. Terpaksa dia kena berpindah, pergi duduk di pondok di tempat belajar kerana nak makan. Daripada awal niat belajar kerana nak makan, tetapi belajar tu mengubah niat saya daripada niat mencari makan kepada niat keredaan Allah. Nak rakyat kepada kita, mereka ni boleh pergi belajar. Guru ada bantuan di segi guru, dan budak-budak ada bantuan di segi budak-budak. Dan kita tengok setelah mana kita ada pondok, pelajar-pelajar ada bersama kita, alhamdulillah, kita perhati banyak sumbangan bantuan-bantuan yang mereka sokong kepada pelajar. Sebab sebahagian daripada kita tak nafi. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala bagi murah rezeki. Rezeki dia masuk dengan mudah. Rezekinya masuk tiap hari. Dan bukan sedikit, banyak rezeki dia masuk. Dan dia juga tidak ada masa untuk beribadat dengan secukupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ni dia boleh meningkatkan kebajikannya dengan bersedekah. Dia boleh bersedekah. Sebahagian daripada orang, rezeki dia tidak mencukupi, rezeki sedikit, walaupun dia bekerja banyak. Tetapi dia juga boleh menambahkan kebajikannya dengan cara dia beribadat. Jadi orang sebahagian ada duit pitih, dia boleh bantu orang yang susah. Ada setengah-setengah orang yang susah, tak boleh nak bantu dengan duit pitih, tapi dia boleh bantu dengan tenaga dia dan dengan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjaga agama di tempat kita ialah pondok-pondok agama. Ini adalah dua perkara yang patut kita kena bantu. Tadika dan pondok-pondok. InsyaAllah kalau kita bersungguh, kalaulah kita berusaha, agama Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkat kembali dan maju kembali di dalam kawasan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keamanan. Allah Subhanahu Wa Taala jaga di tempat kita keadaan bumi yang cantik, dan kedudukan ahli-ahli pun insya-Allah berada di dalam keadaan keamanan dan kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpindah pergi kepada Madinah, di situ adalah tempat berjaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh mariah. Apabila bunyi khabar Nabi berpindah, pakat tubik di luar bandar Madinah, nanti tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tubik pagi, kelik petang, tubik pagi, kelik petang. Nanti tunggu nak sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai masa tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba, kemudian sampai di Madinatul Munawwarah. Maka sahabat-sahabat, orang yang selalu menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersuka-suka mengadakan anasyid menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita mendengar tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu adalah sambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh mariah dan menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kepenatan, kesusahan
yang sudah berlangsung semuanya hilang apabila mendapat kejayaan. Seperti mana kita buat kebun, segala kepenatan kita akan habis apabila kita mendapat hasilnya. Maka begitulah keadaan hidup kita. Susah, kita sanggup susah dahulu, maka kita akan senang di kemudian hari. Kita sanggup susah untuk agama Allah di dunia, maka kita akan menerima balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Jangan kita enggan, jangan kita cuai. Peluang untuk kita adalah di sini saja. Dunia inilah untuk mencari kejayaan bagi kita. Kalau kita bijak dalam mencari kejayaan, insya-Allah kita akan berjaya menghadapi kejayaan di hari akhirat nanti. Tetapi kalau kita tidak bijak, kita cuma asyik dengan kehidupan kita dunia, asyik dengan kesedapan dunia, asyik dengan pangkat ketinggian di dunia, kita tidak menghiraukan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berjumpa dengan celaka, kita akan berjumpa dengan seksa yang masanya berpanjangan dan berterusan. Nauzubillahi min zalik. Semoga saudara-saudara yang ada bersama kita di malam yang bertuah dan malam yang bersejarah ini, marilah kita insaf bersama dan kita sanggup membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membantu kita dan Allah Subhanahu wa taala memberi kejayaan kepada kita semenjak daripada hari ini sehingga seterusnya dunia dan akhirat. Akhirnya kita selamat daripada azab Allah, memasuki syurga. Uiddat lil muttaqin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Syurga yang disedia oleh orang yang bertakwa, terdapat di dalamnya barang yang tak pernah dilihat dengan mata, barang yang tak pernah mendengar dengan telinga, dan barang yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini adalah sebahagian sedikit daripada nasihat saya pada malam yang bertuah ini. Sekiranya terdapat kebaikan, taufik, hidayah, itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, min fadlillahi alaina. Dan sekiranya terdapat keburukan, kesilapan, salah tutur kata, kasar bahasa, maka semuanya itu adalah kesilapan daripada diri saya, dan saya juga minta ampun dan maaf kepada saudara-saudara hadirin hadirat yang bersama kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita berjumpa di tempat yang bersejarah, tempat yang didirikan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di padang yang lebih cantik daripada ni, iaitu padang syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana pengurusi, ada agenda ke apa lagi? Kalau tak ada agenda dah, kita nak tutup dengan doa. Tak ada lah. Ada. Ada itu sudah orang deh. Baik, sekadar ning dah. Sekali lagi kita terima kasih kepada pengurusi kita. Terima kasih kepada pemimpin-pemimpin kampung yang ada bersama kita. Mudah-mudahan dengan niat baik, dengan kerjasama, Allah Subhanahu Wa Taala bagi berjaya kepada kita. Lebih lagi kampung kita, kampung Becak ni, kalau kita tengok ni meningkat, kita boleh buka kawasan masjid, kawasan wakaf, sedikit demi sedikit, masya-Allah. Ini adalah satu kejayaan bagi kita, dan anak-anak kita di belakang boleh menyaksi kejayaan-kejayaan yang kita buat. Saya ni kecil-kecil lagi,
mari daripada Kampung Becak ni, sebelum daripada ada masjid ni lagi. Semasa kita duduk di atas surah, di atas bala dulu depan tu, saya pernah mari dah sini. Lepas tu selepas daripada ada masjid ni, kita pun mari dah, dan kita pernah buat ucapan di dalam masjid tu. Dan saudara-saudara kita termasuk Tok Imeh, Tok Nabil pernah pergi juga di pondok saya ni. Alhamdulillah sekarang ni pondok berjalan dengan baik, alhamdulillah, dan pelajar-pelajar pun sudah meningkat banyak, dan pelajar pun kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu. Cita-cita saya tu kita boleh menyaksi, kita boleh tengok berkenaan dengan Qurannya, berkenaan dengan baca Arabnya, berkenaan dengan baca Melayunya, tulis Jawinya. Alhamdulillah, cita-cita kita Allah Subhanahu Wa Taala qabul. InsyaAllah kita akan berusaha lagi, dan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita lagi. Dan saya ucap terima kasih sekali lagi kepada ahli Kampung Becak sekalian yang sudi menjemput saya untuk datang beri nasihat sepatah dua kepada kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua kita baca Al-Fatihah sekali seorang dan kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma sur 'awratina wa amin rawatina. Rabbana la taj'alna فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, saya wakil Kampung Becak ucap terima kasih kepada Ustaz Wani Wanyok. Nah, dan beta sangkut Ustaz Wani dari sini. Nah, betul. Dan saya amanah pengurusi. Duduk mana ni? Nah, aku kalau saya dengan kalimah Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dekat sampai Pak Bung ya.